اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج. Dari ini kita insyaAllah kita tak sambung minggu lepas, tapi kita analisa ayat. Ya, dalam Quran ada dua jenis ayat saja, iaitu ayat perbuatan dan ayat isim, ayat kata nama. Dua saja ayat. Macam kita orang Melayu satu ayat saja, ayat nama, ayat isim. Orang Arab ada tambah lagi satu, ayat fa'il. Bila ayat fa'il, ayat perbuatan, dan ayat itu dimulai dengan perbuatan. Seperti kita kata sayaqulu sufaha, itu ayat perbuatan. Ya, akan berkatalah orang-orang yang tidak cerdik. Ya, kalau ayat isim, alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat isim. Dapat beza ya? Dua. Jadi hari ni kita nak buat sedikit perbezaan antara dua ayat. Tujuan kita tidak lain nak minta tuan-tuan dan puan cepat dapat. Bila cepat dapat, cepatlah kita berlagu. Okey, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kita akan lihat kepada ayat perbuatan. Tuan-tuan ada kit tak? Kit ada buat tak? Kit. Ayat Quran, tuan-tuan mesti ingat, dia paling kurang dia terdiri dari dua kalimah. Paling kurang. Kalau satu kalimah, tak dinamakan ayat. Ya, saya makan, itu dah jadi ayat. Saya makan. Ya, jadi ayat ada dua. Itu yang pertama dipanggil ayat fa'liyah. Cuba sebut fa'liyah. Fa'liyah ni ayat fa'il. Ayat yang dimulai dengan fa'il. Depan tu ada fa'il. Seperti kita kata akala. Tak kira fa'il madi ke mudhari' kita kira. Ya, ayat isim ni nama dia ismiyah. Cuba sebut. Ismiyah. Ayat ismiyah tu. Isim. Seperti kita kata, macam kita kata Muhammad itu alimun. Allahu alimun. Allah itu Maha mengetahui. Ya, ini ayat isim sebab dimulai dengan isim. Telah makan Muhammad, ya. Kita katalah al-aruzza. Aruzza. Muhammad makan nasi. Jadi tuan-tuan, tak apa, hari ni kita slow lagi tuan je. Jangan risau. Dalam Al-Quran ada dua jenis ayat saja. Ya, kalau tuan-tuan buka alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat isim. Sebab dimulai dengan isim. Kalau ihdinas siratal mustaqim, itu ayat fa'il. Sebab dimulai dengan fa'il. Macam ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat isim. Yang kita kiranya ini permulaan tu, yang mula-mula tu. Sebab mula-mula dia isim. Bila mula-mula isim, tak ada apa-apa depan dia, kosong, isim saja. Jadi bila di isim saja, kita kata mula-mula. Jadi yang ini Puan Latifah, dia mulai dengan fa'il. Sama ada fa'il madi macam ini, ataupun fa'il mudhari'. Kita kata ya'khuzu telah mengambil, Ali telah mengambil al-kitabah, Ali ambil kitab. Ya'khuzu ni makna mencapai, mengambil. Okey, tak? Okey, sekarang ni boleh? Ali ambil kitab. Ya, kalau kita kata dalam Quran, kalau kita kata ayat yang kita pernah baca, sayaqulu sufaha'u,
Minan nasi. Minan nasi. Okey. Tuan berkata orang-orang yang suka tu mana orang bodoh di kawasan manusia. Apa dia kata kemudian lah Tapi tuan-tuan nak beritahu, ini PN motor yang telah ditambah SIM. SIM tu bukan PN, SIM tu harap yang menunjukkan akal. Ya, khusus tak ada pertama. Akalan tak ada pertama. Tak ada pertama. Faham tak ni? Maknanya, mana-mana ayat yang dimulai dengan PN, sama ada PN tu ada tambahan haraf atau tidak, maka itu dia katakan ayat PN. Sama ada kita kenal PN atau tidak, itu perkara lain. Hari ini kalau akan kenal PN, sebab kita akan pergi contoh PN. Sebab itu saya switch hari ini pada saat ini, sebab nak jumpa lepas. Ini tak ada pertambah, kosong. Akalan ini positif, dia makan. Ini dia ambil. Tapi kalau kita nak tambah, kita boleh tambah maknanya huruf nasi, memberi tidak. Dia tak makan nasi. Okey. Di sini ya khuzu. Kita boleh tambah la ya khuzu ahli kitab. Ahli tak ambil kitab, tapi dia masih lagi ada pen. Ada pen. Boleh tidak? Bagi saya, jadi tambah harap ni tak ada memberi apa-apa perubahan kepada jenis dia. Dia tetap ya. Okey. Tak ada boleh tu. Ada berubah atau tak berubah? Okay. Ada haraf berubah, ada haraf tak berubah. Jadi kalau yang tak berubah ni, yang tak berubah ni maknanya dia tak tunjuk, dia tak buat tunjuk. Okay, salah ya? Okay. Ini dia tak berubah sebab dia tak. Ingat semua firman dia tak kan? Tak boleh kata makan tak boleh. Sebab dia tak semua firman ni balik dia tak. Mabni masuk benda. Tapi majority same berubah. Okey, berubah. Muhammadun alimun. Muhammad alim. Apa? Boleh tambah. Laisa ni yang sesuai dengan dia. Laisa ni bukan Muhammad itu alim. Muhammad itu tidak alim. Ya, dia tak boleh tambah lam tu main. Laisa boleh. Ataupun boleh tambah ma boleh. Ya, kalau tambah laisa, apa laisa? Laisa ni bukan. Jadi di sini boleh dialiman. Sebab laisa ni boleh berubah. Boleh? 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 Jawab boleh. Tak boleh tak apa jawab boleh. Ini sunat boleh. Tak boleh tak boleh. Okey. Sekarang ni jangan risau. Jangan risau. Tuan masuk kelas ada bulan masuk kan. Kalau kita tak ada sama orang kan. Tak ada nama tapi saya nak beri kefahaman kepada dia tak tahu. Okey tuan. Apa juga ayat dalam Al-Quran ni, fi'il ke isim ke, yang paling penting dari dalam apa juga ayat, ingat, yang paling penting dalam Al-Quran apa juga ayat, bukan fi'il tetapi isim. Isim yang main watak dalam Al-Quran, bukan fi'il. Ingat, yang paling penting dalam nahwu dan saraf, kita nak tahu isim buat apa. Isim buat apa? Di sini isim makan. Isim makan isim. Faham tak? Boleh? Di sini isim makan isim. Isim ni kena makan. Sebab tu dia bagi atas. Isim ni tukar makan, dia bagi depan.
Dia buat apa? Dia makan. Bila dia makan? Telah makan. Nampak tak? Itu boleh terima tak? Yang kita nak belajar sekarang ni, apa watak isim tu dalam ni? Jadi dalam Al-Quran, bila ada perbuatan, akan adalah pelaku. Pelaku ni mana pembuat? Pembuat, dia duduk immediately after fa'al. Dia tak boleh duduk di sini. Sini duduk, tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Kalau Muhammadun akalah, jadi beras makan Muhammad lah. Boleh juga. Ada, tapi majoriti tak boleh. Ada masa dia boleh. Dalam Quran, dia boleh buat serba-serbi. Cuma kita kenal lah. Dalam Quran ni, kalau di mana pun duduk beras, ni beras, nasi. Kalau nasi tu bagi atas, makna dia dimangsa. Kalau Muhammad tu bagi depan, makna dia tu kan pemangsa. Itu yang kita nak belajar. Ya, pelaku. Setakat ni boleh? Kita nak kaitkan dengan kit. Jadi ayat perbuatan mesti ada isim. Yang kita nak kira bukan perbuatan tu, isim tu. Isim tu jadi apa dalam ayat perbuatan? Isim jadi apa? Sama ada dia jadi pemangsa tu fa'il lah. Atau dia jadi mangsa. Mangsa tu maf'ul bih. Boleh? Sekarang boleh? Jadi kita tinggal dulu jumlah ismiyah boleh? Kita pergi sini ya. Mungkin ni je. Jadual 114B. Okey. B. Tu dia. B. Yang kuning. Yang kuning tu ya. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Quran, walaupun kita tak tahu makna, tapi kita tahu watak setiap isim. Kalau dalam ayat fa'il, mana-mana isim yang datang lepas fa'il, berbaris depan, dia adalah watak utama, makna dia adalah hero. Dia jadi pemakan. Mana-mana isim yang datang selepas immediately after fa'il, dia adalah watak utama. Watak utama tu makna dia jadi pemangsa. Ya? Dan mesti ada mangsa. Jadi bila kita baca Quran, kita tahu ini pemangsa, ini mangsa. Pemangsa tu mungkin Allah, mungkin orang Islam, mungkin orang musyrikin, mungkin api neraka, mungkin syurga, mungkin sungai, mungkin lautan, mungkin angin. Tapi kalau dia baris depan, duduk lepas fa'il, maka dia adalah pemangsa. Pemangsa ni macam harimau lah. Pembuat, pelaku. Dia buat apa? Dia buat perbuatan yang ada sebelum dia. Macam ini Muhammad pemangsa, Muhammad makan. Dia makan nasi jadi mangsa. Ya, pemangsa mesti baris depan, mangsa mesti baris atas. Jadi Muhammad buat apa? Pemangsa ni makan. Sekarang ni boleh faham konsep utama ni? Ini marfu' ni. Marfu' ni. Tanya dah. Belum lagi. Jadi, tuan-tuan mesti ingat, saya nak pelan-pelan ni. Mana? Itu istilah. Sesiapa juga yang duduk lepas fa'il dan dia jadi pemangsa, dia mesti memegang jawatan marfu'. Marfu' tu mana berbaris? Depan. Dan siapa juga yang duduk lepas pada pemangsa dan dia mesti baris atas. Baris atas tu nama dia mansub. Mansub. Okey. Jadi isim ada 3 saja. Sama ada ayat isim, ayat fa'il, dia jadi marfu', dia jadi mansub, dan satu lagi dia jadi majrur. Dia 3 saja. Mansub, marfu', mansub, majrur. Boleh faham ni? Boleh? Dia tak ada mati. Isim tak ada mati. Sebab hero mana boleh mati? Isim tak ada mati. Cuma ingat pesanan tu. Isim ada baris depan, baris atas, baris bawah. Isim tak ada baris mati, tak ada. Ingat dia. Dalam apa juga jenis ayat, kita nak tengok yang ini. Isim. Isim ni.
Isim ni. Ini isim ni. Dan isim ni. Jangan tengok apa-apa. Isim saja. Okey. Okey tuan. Fa'il ini yang kita belajar. Jadi tuan tengok, okey. Di atas tu dia panggil domair, dome yang duduk tepat baris depan yang bersambung dengan fa'il. Tuan-tuan. Okey. Fa'il tuan-tuan, ingat fa'il bila dia duduk depan dia mesti dalam keadaan mufrad. Mana mufrad? Okey, walaupun ramai macam pun. Mufrad tu mana single. Kita tengok ya. Single kan? Kita tengok tak? Tengok tak? An-nau'u al-mufrad. Nampak tak? Ini. An-nau'u tu mana jenis? Salinlah jenis. Ad-dhamair tu dhamir. Al-madi tu past tense. Al-mudhari' tu present tense. Dan al-amru tu future, ataupun kita kata arahan. Okey, arahan. Okey, tuan faham. Ini ada berapa semua fa'il? Tuan tengok tu. Ya. Ya, ada 14 kan? Madi ada 14. Mudhari' ada 14 dan amar ada 6. Okey. Itu saya beri di sini fa'il yang telah bersambung dengan dhamir. Okey. Tengok di situ. Tengok di situ al-mufrad. Apa tu al-mufrad? Bawah sekali ya. Al-mufrad. Lepas tu tengok tu sebelah tu huwa kan. Jadi huwa, okey, bila dia bersambung dengan perbuatan alimah, tengok atas sekali baris yang kedua, atas sekali baris yang kedua sebelah kanan tu. Tasrif fa'il alimah. Ini. Atas sekali. Awal kiri ya. Tasrif tu mana pecahan, memecah pecahan fa'il amat. Ni tuan-tuan, atas sekali. Tuan-tuan kena sabar lah ya. Mula-mula je susah, lepas tu senang lah. Saya akan kata banyak kali, sabar tuan-tuan. Jangan lari. Kalau lari nak cari guru macam mana lagi? Macam ni ya. Betul? Tengok ni ya. Ni tuan-tuan, tasrif. Tasrif tu mana pecahan. Ingat. Fa'il. Tengok tak alimah tu? Ingat. Saya kata dulu, ingat tak? Ingat tak? Saya kata dulu, setiap fa'il ya, dalam tu ada 4 benda. Tak? Alimah ni maknanya mengetahui. Dalam tu ada laki-laki, betul tak? Ada berapa orang? Ada bilangan. Jadi bilangan berapa? 1. Jatina laki-laki. Perbuatan dia tahu kan? Masa dia telah. Okey. Jadi tuan-tuan, dalam ni sebenarnya ada orang iaitu huwa. Huwa ni laki-laki, huwa ni telah seorang. Ya. Kalau alimah telah tahu, makna dia huwa alimah, dia telah tahu. Kalau alimah saja dalam tu ada huwa. Okey, boleh? Itu asas dia, itulah dia. Asas dia. Ini fa, ini ain, ini lam. Nama dia. Jadi fa'il perbuatan asas dia 3 huruf saja. Tuan-tuan tengok ni. A, ka, la. Ini jenis ain dia bagi atas. Ini ain dia bagi bawah. Ada lagi ain bagi depan. Tapi ini ain bagi atas. Kala. Dalam ni ada huwa. Huwa. Jadi huwa tuan-tuan sudah hilang dah pasal diambil alih oleh Muhammad. Okey? Boleh? Jadi siapa makan? Telah makan Muhammad nasi. Okey, ini tuan-tuan simpan ya. Jadi tuan-tuan, yang alimah ni kalau dia cantum dengan huma. Huma ni 2 orang lelaki, dia jadi alimah.
Alif ni memberi makna dua. Okey, boleh? Okey. Kalau dia bercantum dengan home, dia jadi alimu. Jadi waw alif ni represent home. Okey, siapa yang tak rasa tak jelas? Okey, sebab setiap fa'il dalam tu ada fa'il. Kalau fa'il tak ada yang zahir, ini fa'il yang domir, yang bersambung. Ini fa'il dia isim. Boleh? Sebab semua domir boleh cantum dalam fa'il. Semua domir. Tapi kalau ayat itu dia ada isim yang zahir, maka isim ni jadi fa'il. Ini tak ada fa'il dah. Dah pindah sini. Okey? Bab ni lah yang bab sangat susah nak faham. Jadi tuan-tuan, kita kata ayat ini, kita kata alimu, mereka itu semua laki-laki telah tahu. Betul tak? Betul tak? Jadi root dia alimah. Bila kita baca alimu, mereka itu semua sekali sudah mengetahui. Mereka itu semua laki-laki sudah tahu. Jadi 4 benda ada dalam fa'il. Ini yang menjadikan orang susah nak faham. 4 benda ada dalam fa'il. Okey. Bila masa kita nak pakai ni? Bila masa? Bila ayat isim. Ayat isim ni kita ambil Muhammadun. Kita boleh buat di sini Muhammadun aliman, isim. Muhammad itu Muhammadun alimun. Muhammad itu seorang yang alim. Okey. Tapi kita tak nak buat isim. Kita nak buat fa'il. Muhammadun, dia akan jadi alimah. Muhammad itu seorang yang tahu. Tapi fa'il. Boleh? Boleh? Okey. Tapi kalau kita kata ini Fatimah lelaki perempuan? Perempuan, tak boleh pakai alimah. Kena pakai yang sesuai dengan Fatimah. Ya? Yang sesuai dengan Fatimah. Kalau Muhammad alimah, salah. Dia kena pakai kalau Muhammad alimah betul. Kalau Fatimatun alimat. Ni dia kata perempuan untuk Fatimah. Boleh? Tak apa. Semua dalam ni. Tapi saya bukan nak terang ini. Yang ni mungkin anak saya akan terangkan. Dia bila saya terang, orang kata tak faham. Bila anak saya terangkan, faham. Dia kata mudah faham. Saya dah 3 kali suruh anak saya mengajar. Anak saya yang lelaki tu kan, Faizin tu. Lepas tu orang, saya cemburulah bila dia pergi ngajar kereta penuh. Bila saya kereta separuh. Dah pecah kongsi kan. Faizin. Sebab dia, bagaimana dia boleh huraikan tu? Dia seorang jurutera kan? Dia boleh huraikan tu begitu. Boleh, yalah, kalau tuan-tuan memang boleh faham lah. Memang boleh faham lah. Memang boleh faham. Dia, saya tak tahulah, aura tu kan, dia boleh teram. Jadi saya, minggu lepas, orang tu call saya, Ustaz, minggu ni boleh tak nak minta tolong Faizin ngajar? Terasa hatilah saya. Kan, padahal saya balik dia Kuala Lumpur tu kan, nak ngajar. Saya kata ajarlah, tak apalah, insyaAllah boleh. Jadi belum lagi habis ngajar dah keluar Facebook dah. Oh, Ustaz Kamil Faizin ni very good mengajar. Maksudnya ustaz lah tak bagus. Tak apa. Kalau tak kata gitu kata apa lagi kan. Tapi orang yang jadi anak murid tu tak faham. Katalah sekarang ni sama je ustaz. Maksud saya, dia tak banyak benda dalam kepala dia nak banding saya banyak. Jadi bila saya terlalu banyak, tak tahu nak bagi yang mana. Jadi tak ya saya bagi ni juga tuan-tuan. Jadi besok dia akan buatkan. Jadi saya akan
pergi kepada ayat. Okey, sekarang ni faham? Okey. Tuan-tuan, kalau saya kata ana saya tak boleh kata ana alimah, salah. Sebab alimah ni untuk huwa. Cuba tengok alimah. Tak alimah untuk huwa. Jadi kalau nak pakai saya, jadi apa? Ya, alim tu. Yes, faham. Kalau saya telah tahu, jadi alim tu ni makna saya. Okey. Okey, kalau kita kata di sini anta. Sini jadi apa? Alim. Tak ada kata alim tu. Kalau alim tu, saya, awak tahu. Okey, itu. Jadi dalam bahasa Arab, ini dipanggil the law of agreement. Agreement itu mesti, kalau sini laki, sini pun mesti laki. Kalau sini satu, sini satu. Kalau sini perempuan, sini perempuan. Kalau ini dua, ini mesti dua. Okey, saya kata home. Home ramai tak? Ramai kita tak? Kalau home, nak pakai apa? Ali? Yang mana alimmu? Tengok home. Tengok home. Nombor 3 dari atas. Ali. Okey. Yes, itulah dia. Jadi tuan-tuan, wa ni represent home. Ta ni represent anta. Okey, tak kena boleh? Kalau boleh terima tu baguslah. Okey. Bila kita tengok apa juga ayat, tuan-tuan, kita nak tengok isim tu watak. Betul buku nak pernah. Ini ayat ketiga. Ayat PN. Betul buku untuk izat urusan. Ya. Tolong buka muka surat 1, 2, 3. Biasanya bila kita tengok ayat Quran, dia tak macam ayat yang kita tulis dengan fikiran kita. Ayat Quran ni dia sikit kronik, tapi kita kenal dia baris saja. Okey. Buka 1, 2, 3 dulu. Tengok okey. Berlaku tu ya. Qad alif. Ayat yang pertama tu, doktor. Yang atas sekali 1, 2, 3. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Okey. Maksud dia telah, qad itu harap ya. Harap itu bukan isim, bukan main, tapi dia harap. Harap tak masuk kira. Yang penting ini kita kenal tak? Itu harap. Fi'il dia sami'ah. Betul? Kita hari-hari semayang sebut sami'allah kan? Sami'ah. Telah dengar Allah. Sami'allahu tak? Liman hamidah. Telah dengar Allah bagi siapa yang puji dia. Dia bila kita bangun dari rokok, dia tak kata qad sami'ah, tak ada qad kan? Kalau siapa kata ada qad itu telah dari mana dia dapat. Dia kata sami'allahu. Okey, sami'ah mendengar. Allah, siapa dengar? Allah. Jadi Allah jadi Allah dengar apa? Allah dengar Qawla tu dari atas. Sebab dia jadi mangsa. Kerana Allah telah dengar ucapan, ya, the statement of her who, tak nampak tu, who apa? Ya, yang tujadiluka, yang engkau berhujah ya. Jadi qawla tu jadi mangsa. Okey, boleh? Bila ada fa'il, ada isim bagi depan, isim bagi depan tu nama dia fa'il. Fa'il tu makna pelaku. Lepas tu qawla tu bari atas nama dia maf'ul. Cuba sebut maf'ul. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini yang kita nak tumpukan ialah isim tu. Dua isim tu. Isim pertama Allah,
Bagi apa Allah? Kenapa dia bagi depan? Sebab dia pelaku. Dalam bahasa nama, yang pelaku tu nama dia fa'il. Cuba sebut. Fa'il. Dia immediately comes after fa'il. Ada kita kenal atau fa'il atau tidak, tapi dia immediately datang after fa'il. Bila immediately isim datang after fa'il, dia mesti bagi depan. Mesti bagi depan kerana dia jadi fa'il. Okey. Fa'il. Ya, fa'il. Bagi apa dia? Bagi apa dia? Bagi depan. Bagi depan. Apa tanda bagi depan dia? Dhammah ni tanda. Nama dia tanda. Okey. Dia berada di depan ni, dia kata marfu'. Position dia. Allah di situ duduk di kedudukan marfu'. Boleh faham? Kenapa dia kena marfu'? Sebab dia duduk selepas apa? Ya. Dan dia marfu', dia kena tanda apa? Depan. Dia bisa tahu. Sekarang ni boleh. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam jadual 114, sila buka 114 di 5. Nampak tak fa'il? Nampak tak fa'il? Jadi salah satu sebab isim dalam Quran berbalik ke depan marfu', bila dia jadi fa'il, bila jadi fa'il. Jadi tuan-tuan, jelas tak? Jadi tuan-tuan sudah tahu tak? Satu kedudukan isim balik depan. Isim balik depan adalah 4 kedudukan saja. Salah satunya cuba tuan-tuan buka buku hijau bro. Buku hijau buka surah 58 ayat 1. Buku hijau. Saya pun dapat buku hijau surah 58 ayat 1. Tak apa. Surah 58 ayat 1. Berapa nak? 7:24 surah Al-Mujadalah. 7:24. Saya kalau macam ni tuan-tuan. Cepat saya mula kan. Surah Al-Mujadalah. Muka surat 7:24. Ya, 7:24. Al-Mujadalah. Okey, baik. Okey, tuan-tuan buka dah ayat tu nampak kalau sami Allah. Nampak tak? Tengok perkataan Allah benar apa tu? Allah dia takut? Fa'il. Ya, fa'il. Jadi kita jangan takut. Bila tuan-tuan baca, selagi tuan-tuan baca buku hijau hari-hari, tuan-tuan tahu ini fa'il. Ini maf'ul bih. Okey? Jadi fa'il B5. Okey. Dalam modul saya kita letak B5 fa'il. Ingat tuan-tuan, bila fa'il tuan-tuan mesti ingat dia dimulai dengan fa'il, bukan dimulai dengan isim. Ya, bila fa'il dia dimulai oleh fa'il. Jadi kita nak tengok di sini ayat yang dimulai oleh fa'il, apa jadi dia? Salah satunya dia jadi fa'il bila fa'il dulu. Boleh? Kita tengok kaulah. Kaulah balik apa? Kaulah balik atas. Kaulah balik atas. Kalau isim balik atas, lepas balik depan, yang balik atas ni maf'ul bih. Tak ada dia tulis maf'ul bih. Dia tulis mimpi kan? Ya, mimba. Mimba tu maf'ul bih. Ni tuan, mimba. Asal dia maf'ul bih. Yang ni diambil, yang ni diambil saja. Okey. Saya kata kalau tuan-tuan baca Quran dah faham dua ni pun dah cukup dah. Kalau kata ustaz saya dah cakap ni dah kenal nama Rabbi, kenal apa yang okey. Bagus dah tu.
Daripada 23, tuan-tuan sudah kenal 2 sekali. Jadi jumlah fa'ilah adalah jumlah yang menghasilkan fa'il bawah depan dan maf'ul bih bawah atas. Dia datang dari jumlah fa'ilah, bukan dari jumlah ismiyah. Okey? Okay. Jadi tuan-tuan, bila ayat itu dimulai dengan fa'il, okay, isim yang terdapat selepas fa'il itu pada depan nama dia fa'il. Dan kalau ada isim, kalau ada makna tak ada. Kalau ada isim yang selepas tu pada atas, dia jadi maf'ul bih. Bila maf'ul bih, tengok bi berapa? Bi 11. Bi 11 yang hijau. Bi 11 tu, yang hijau tu adalah isim balik atas. Isim balik atas. Isim balik atas B11 datang dari fa'il, bukan datang dari ayat isim. Boleh? Itu je nak kena ingat. Itu je nak kena ingat. Okey, tuan-tuan boleh? Boleh tengok ni? Jadi sekarang kita dah belajar ayat fa'iliyah. Ayat fa'iliyah menghasilkan yang pertama satu isim bagi depan dengan fa'il B5. Yang kedua dia menghasilkan isim bagi atas, kita dah mau kurang B11. Boleh? Jadi tuan-tuan bila jumpa B11 dia boleh tulis min B. Bila jumpa B5 dia boleh tulis fa'il. Penuh. Dia boleh fa'il. Sekarang ni boleh? Good. Jadi kalau boleh, cuba tuan buka ayat seterusnya, cari di mana fa'il dalam ayat. Satu ayat seterusnya. Surah yang sama. Kita ayat yang sama. Tengok, pada yang kedua tu perkataan tahawura kuma. Apa tak? Ada nama belum ni? Ada? Tahawura kuma, nama belum ni? Kan? Ada juga tak? Kata tahawura dan umatu ura. Ada mimpi kan? Mimpi tu masa. Bila ada masa, maka sebelum tu ada fa'il dulu. Boleh? Ada tak fa'il? Itu dia Mustahil ada fa'il. Mustahil. Ya? Ya, semua. Ada tak fa'il? Sembunyi. Kalau sembunyi tu, kita tahu siapa yang sembunyi. Siapa yang buat? Kalau satu tu, memang kalau dalam Quran, kalau dua, satu bukan Allah. Ya? Kalau Muhammad, dia tak pakai. Jadi Allah ni dia pakai dua. Boleh pakai dua. Ada boleh pakai. Dia pakai semua, cuma dia pakai dua dia. Dia tak pakai dua. Allah tak pakai dua. Dia pakai satu, dia Nabi pakai sama yang mana tu? Inna nahnu nazzalna dzikra. Okay, boleh? Jadi kita dah faham ya. Fa'il dan maf'ul bih. Satu ya. Setuju? Ada yang nak tanya? Jadi bila tuan jumpa saja fa'il, semua tu mesti fa'il. Dan fa'il tu mesti sama saiz dengan fa'il. Kalau fa'il perempuan, dia juga perempuan. Boleh? Kalau fa'il lelaki, dia juga lelaki. Ini mudarik oleh bi'amal. Okey. Tapi tak apalah. Faham yang dulu. Okey. Ada orang tanya. Okey. Mana kata saya? Ni. Saudara. Ni dengan sini. Di bawah tas taki tu. Tas taki tu kan? Tas taki kan? Domain sama ada dia atau atas. Dulu boleh pakai. Tapi di sini atas. Awak. Ya, tak ada dia. Betul? Tak ada dia. Kafir boleh kan? Okey, tuan. Fa'il tidak ada apa kedudukan di dalam nama surah. Ada. Cuma kita boleh baca dia. Kita boleh baca fa'il tu. Dia akan tulis tu di bawah tu fa. Mana fa? Di bawah tu. Fa tu fa'il. Kita kena baca dia. Kalau dia tak tahu apa dia. Ada tak bagi fa lagi? Tak. Suka
suka dia kena tanya. Dah ni budak ni. Daripada budak ni dah ni. Lepas tu apa lagi? Ha? Ra ni marfu'. Marfu' jadi ra. Mudhari jadi dha. Fa ni fi'il mudhari marfu'. Ini marfu'. Kenapa tak marfu'? Sebab tak ada lam dan tak ada an depan dia. Dia marfu' lah. Asal dia batas thank you. Tapi pasal dia ada ya ni, dah segi marfu'. Marfu' ni maknanya positif. Mengadu, dia mengadu kepada Allah. Boleh? Ya? Mana orang depan tapi tak ada orang depan dia? Ya. Sebab dia ada orang lain. Exceptional. Yang exceptional ni yang daripada. Yang daripada. Dalam bracket dia kata? Dalam dia kata apa? Baik depan, satu. Ada apa? Ada ni? Ada tak? Akro dan juga bari kabar. Lama. Ni tu ni. Bari depan tahu ni. Marfu' lah. Ini marfu' dia. Marfu' dia tak ada lama. Wow. Marfu' ni. Ada dia sama. Sebab kita bukan analisa fi'il ni, kita analisa isi. Betul? Dia teman-teman dia buat mana? Lepas tu lepas ni dia kata fa'il kan? Fa'il ya. Maknanya dalam ni yang mengadu ni bukan orang lelaki, orang perempuan ni. Orang perempuan. Sebab tu dia kata ini fi'il mudhari' marfu' dan dalam ni ada fa'il. Dia tu dalam setiap fi'il ada fa'il. Fa'il ni adalah orang perempuan dia. Ada tadi? Ya. Okey tuan-tuan. Tak percaya buku nota tadi? Nota tadi? Buku nota tadi? Nota tadi. Ada terdepan kan? Ya. Tapi itu fi'il mu'tal dia kena tambah ya dia belakang. Maknanya tashtaki dia. Itu tak faham ni? Fa'il dia ia ada sama dia. Tengok ayat. Isteri mana kan? Betul ni? Jangan terpenuh sangat ya. Ganti rumah tak boleh dulu. Ya? Rumah yang dalam. Domah ni? Okey tuan-tuan. Domah ni ganti dia ya. Ya nama dia ya muqaddar. Nama dia muqaddar. Itu yang exceptional. Sebab bila fi'il tu ada huruf ilah, dia punya tanda domah dia bukan domah lagi tapi ya muqaddar. Okey, boleh? Ya? Amin dulu. Cuba tengok ayat surah 5 ayat 97. Dia berbunyi Ja'alallahul Ka'bata. Surah 5 mula apa? Ya. 1, 3, 4. Nombor 1, nombor 3 tu ada gigi 3. Nombor 4 tu macam ada orang lagi tiga. Nombor 4 ayat 97. Ya. 97. Surah 5 ayat 97. Yang tu Ja'alallah. Tengok ja'ala sama tak dengan apa tu fa'ala kan sama kan? Ya, itu pattern sama. Maknanya dia telah menjadi. Dia tu dalam tu ada domain, tapi domain tak pakai lah sebab domain duduk di belakang Allah. Siapa yang menjadikan? Allah. Allah tu bagi apa? Bagi sebab jadi fa'il. Al-Ka'bata balik
atas. Sebab dia jadi mangsa. Jadi al-Ka'bah tu masuk kerana dia jadi maf'ul bih. Boleh? Mangsa. Allah telah jadikan Ka'bah. Ka'bah kena jadi. Yang menjadikan ni adalah Allah. Allah tu marfu', ya. Fine. Allah tu marfu' sebab dia ada bagi depan. Dia immediately lepas. Baik. Tengok di bawah Allah ada apa? Fine. Di bawah Ka'bah ada apa? Jadi tuan-tuan, hari ni tuan-tuan nak ramai tengok dulu. Ada 21 lagi. Ada 21 lagi. Okey. Bila dalam Quran tu jumpa fi'il, lepas fi'il mesti ada fa'il, mana berlaku bagi depan. Dan lepas fi'il mesti ada maf'ul bih. Bergantung pada fi'il. Ada fi'il tu tak ada maf'ul bih. Tapi majoriti ada maf'ul bih. Maf'ul bih tu mana bangsa. Dia mesti balik atas. Di bawah tu dia tulis mimpi. Mimpi. Okey. Pada rakan-rakan teori yang belajar di YouTube, sila buka Quran. Dia sama-sama tengok. Ya. Tengok ya. Quran 1:5. Ya. Okey. 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 Cuba tuan-tuan buka lagi untuk mahir yang dua ni, buka surah 66. Okey. Surah 66 ayat 11. 66 surah apa? Ya? Atas. Tuan-tuan, hari ni dah kenal dua ya. Nanti kita bagi lagi satu sebelum kita dismiss. Dah kenal dua lah. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan kenal itu fa'il, itu maf'ul bih, bacaan dia pun kena ikut fa'il dan maf'ul bih, bukan boleh baca sembarangan. Okey? Kena tekankan. Ya Allah. Kena tinggi kan? Siapa yang menjadikan? Mana penting? Allah ke Ka'bah? Allah ke Ka'bah penting? Allah. Sebab Allah dulu. Ja'alallahu Ka'bah. Jadi jangan pula baca Ka'bah begini. Ka'bah tu secondary. Primary dia adalah Allah. Allah yang menjadikan Ka'bah. Kecuali Ka'bah tu mesti makrifat. Itu kebahagiaan daripada cara baca. Kau nak baca ini ikut yang orang sorang. Orang baca Taranum, mesti Allah tinggi. Ya. Daraballahu bila kalau buat lagu Taranum ni, ngapain nak kata Taranum kan aku tak dia. Tapi macam mana kita nak Taranum kalau tak tahu itu apa yang dah mau ni? Okey, yang ni kita tengok. Wadon surah 66 ayat 11. Iaitu wadaballahu masalah. Darabah tu Allah telah membawa satu perbandingan. Okey. Surah At-Tahrim. Muka surat apa siapa jumpa? 753. 7 macam skop. Skop balik dulu. Yang dulu atas tak semua itu. Ya. Macam apa kita kata? Video. Apa lagi? 5. 5 bulan. 3. Ada 3 tu macam dia. Boleh? 7 ayat 11. Daraballahu masalah. Okey. Allah tu tengok Allah. Tuan-tuan mesti kenal. Tuan-tuan mesti kenal. Salah satu cara kita nak kenal isim sebelum tu ada tanya. Okey? Banyak cara lagi. Okey. Darabah. Tengok darabah dia tulis darabah fa mim fa. Fa tu fi'il. Mim tu madi. Ba tu mabni. Ba ni mabni. Tetap. Dia tak boleh kata dorobu tak. Mesti dorobu. Itu cara nak baca dia. Tapi tak perlu risau cara baca sebab dia tak ada kedudukan dalam ayat. Dia hanya support kepada Allah. Dia hanya menunjukkan yang jadi itu Allah yang buat tu Allah. Ya? Yang penting Allah. Yang saja penting masalah. Bukan
bukan ayat masalah tu. Masalah tu contoh. Jadi Allah fa'il. Masalah min bi. Ya. Min bi. Yang kedua. Lah ya. Masalah. Pakai. Okay, last one. Okay, dulu tu. Last one yang kelima. Buka surah 5 ayat 31. Surah 5 ayat 30. Tuan-tuan nak kena Quran tu buat tanda selip 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tak payah lagi cari. Senang je kan. Surah 5 surah apa? Al-Maidah ayat 31. Okay. Okay, sekarang ni tuan-tuan dah tahu dah fa'il berapa lebih. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 31. Ya. 1, 2, 3. Betul. Ayat yang kedua kan? Ayat ini bunyi Faba'asallahu ghuraban. 142. Faba'asallahu ghuraban. Fa tu dan itu fa tu fa tambahan, fa haraf. Huruf di sebenarnya ba'asa. 1 4. Ayat 32. Ayat 31 lah. Bila dapat tanda dengan dalam merah supaya kita dah sentuh dia. Kita dah sentuh ayat tu dari segi fa'il dan maf'ul. Okey, dapat tak? Nampak tak tu? Faba'asallah, telah bangkitkan Allah ghuraban. Allah telah membangkitkan benda ghuraban tu. Ya, maf'ul. Ghuraban apa? Ghuraban tu dia kata send CRW. Ya. Burung gagak. Burung gagak. Burung itu Allah telah menghantar burung gagak. Jadi burung gagak itu kena hantar, kena utuskan. Siapa yang utuskan? Allah. Jadi Allah tu di situ jadi mana? Burung bantu. Dia jadi mampu. Okey. Jadi di sini kita kesimpulan lagi, kita telah mengenal isim melalui fi'il. Yang pertama, isim yang ini dia datang tempat fi'il mesti pakai depan kerana jadi pelaku pemiksa. Dan isim yang kedua datang tempat fi'il mesti pakai atas kerana dia jadi maf'ul. Kedua-dua isim ni diikuti oleh fi'il. Ustaz, yang bukan dia tadi. Ya. Sebab tak ada lilang. Ghuraban tu maknanya burung-burung. Bukan seekor, mungkin ramai. Kalau dia kata ada ghuraban, seekor burung. Banyak burung. Bukan seekor kan? Jamak. Macam kita kata lah, nanti yang pantau malaikat. Malaikat tu tulis satu, dia bilang dia tak kena. Sebab dia jadi mangsa. Jadi mangsa kalau balik atas yang tidak ada alif lam tak boleh. Tenang ya. Okey. Dah tulis semua? Ini kita belajar macam ni. Dah tulis semua bu? Okey.
Okey, kita tulis semua. Okey, sekarang tengok example. Man khalaqas samawati wal ardha. Okey, mana dia fi'il dia? Khalaqa fi'il. Jangan lupa, di situ tak ada isim bagi depan kan? Ada tak? Tak ada. Sebab bila tak ada isim bagi depan, dia punya fa'il dia tak ada kan? Sebenarnya fa'il dia ada dalam fi'il tu. Kuah. Kuah. Dalam tu ada kuah. Siapa dia kuah? Ya. Jadi tuan-tuan, dia punya fa'il sudah ada tersembunyi dalam khalaqa. Maknanya man khalaqa, siapa yang telah menjadikan. As-samawati isim yang datang selepas fi'il itu adalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bih, isim as-samawati maf'ul bih. Saya kata tadi maf'ul bih bagi atas kan? Dan kita bagi bawah? Sebab jamak muannas salim, dia bila jadi maf'ul bih dia kena bagi bawah. Boleh? Jadi tak percaya, tengok wal ardha. Wal ardha bagi atas tak? Sebab dia singa. Jadi Allah kata kalau anda tak belajar lagi tentang isim yang muannas salim, al-ardha tu ada satu tunjukkan. Al-ardha tu jadi mangsa maf'ul bih. As-samawati juga maf'ul bih juga. Tapi pada dia berkata sebab dia bagi bawah, sebab dia jamak muannas salim. Muannas salim dia masuk balik bawah. Itu kena ingat. Boleh? Okay. Lepas tu tuan-tuan. Okay, tuan. Look at page 406. Tengok ayat yang kedua. Wa anzalal furqana. Nampak tak? Nampak tak? Wa anzalal furqana, ayat surah 3 ayat 4. Wa anzala. Wa anzala tu dari nazala ya. Dalam tu ada domain dia, iaitu huwa. Siapa dia huwa? Allah. Mana dia telah menurunkan Al-Furqana. Al-Furqana tu isim pada atas kerana dia jadi mangsa. Dia jadi maf'ul. Jadi tuan-tuan faham tak? Faham maf'ul ni? Okey tuan-tuan. Kalau dah faham, kita pergi pada isim yang kedua. Nama dia maf'ul mutlaq. Cuba sebut maf'ul mutlaq. Yang tadi bi jadi mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah isim yang jadi mangsa juga, ya, dan dia datang selepas fa'il juga, tapi dia ada sedikit perbezaan berbanding dengan maf'ul bih. Mutlaq ni mana dia? Mutlaq tulis. Maf'ul tulis. Mutlaq ai tulis. Nanti saya terangkan apa dia makna tulis. Okey, tulis. Okey, maksud dia tulis. The absolute object is a verbal noun which is in the accusative case. It is used in three ways. Okey, tak apa. Okey. Tengok ayat tu. Inna fatahna laka fathan mubina. We certainly for you very well giving you a clear victory. Surah 48 ayat 1. Okey, nampak tak? Nampak tak? Fatahna. Sesungguhnya kami telah buka. Fatahna, nampak tak? Ada fa'il tak? Ada. Mana dia fa'il dia? Nah, tapi kita kata tadi fa'il sebagai depan. Tak. Nah ni sebagai domain tetap. Dia tak boleh jadi bagi depan. Okey? Fatahna. Fathan. Apa nak fathan? Jangan tengok rakan, rakan jangan dulu. Fathan. Fathan tu masuk tak? Masuk tak? Masuk. Jadi tanda masuk dia balik atas. Jadi fathan tu kita kata maf'ul mutlaq sebab ejaan dia sama dengan fi'il. Tahu tak? Fathan tu datang dari fathah. Betul? Datang dari fathah.
Jadi fathah tu maksud dia dalam bahasa yang boleh mudah. Sesungguhnya kami telah buka bagi engkau sebetul-betul pembukaan. Jadi maf'ul mutlaq dia punya mangsa dia sama bentuk dengan fi'il sebelum tu. Nak menguatkan. Jadi mutlaq tu adanya precise. Kami buka kepada kau dengan pembukaan yang sebetul-betul pembukaan Anda. Tak kami tak tarik balik lagi. Mana buka sungguh-sungguh. Ya, dalam soal fathah kan. Jadi tuan-tuan, maf'ul mutlaq isim yang paling atas selepas tu datang daripada fi'il yang sebelum tu. Fathah fi'il madhi, tapi kalau kita nak buat isim jadi fathah. Okey? Bisa didukung sama Sama. ayat. Sama. Jadi yang mudah ni. Nampak dah kelar tak? Okey, Wan? Diam tu. Dia ada pengen Ustaz. Ya. So yang basis tu mesti balik dia punya isim pengen Ya, fathah tu doktor itu isim. Sebab ada tanwin kan? Isim tu datang daripada kata fathah. Fathah. Macam kita kata saya marah dia semarah-marahnya. Jadi semarah-marah tu maf'ul mutlaq. Mesti tanwin Ustaz. Ya? Mesti tanwin. Mesti tanwin. Mesti tanwin. Dan dia ada alif lam. Okey? Ya. Okey. Ya? Ya. Mesti balik atas. Di situ balik atas tu sebab dia tak ada alif lam kan? Ya? Dia tak boleh ada alif lam. Kalau nak menunjukkan maf'ul mutlaq, ingat, nombor 1 maf'ul B, nombor 2 maf'ul mutlaq. Jadi tuan-tuan tulis dua tiga ayat ni hafal betul. Sebab ini yang susah sekali. Yang lain senang. Ini yang susah. Kalau tuan-tuan nak dapat senang kan? Saling betul maf'ul macam ni mutlak macam ni. Misalnya kali ni ada dekat video tu. Buang semua yang gambar-gambar New Zealand tu. Buang semua. Ada orang dia pergi orang Indonesia tak nampak. Semua gambar-gambar semua muka semua. Tak nampak. Yang rezeki yang 10 tahun tu masih ada ni. Tapi tak pernah masak. Buang semua taruh dalam surat. Ustaz dia boleh tak tambah akal Ustaz maka dia boleh tak ayat tambah. Ada nama mana? Sebagai betul. Tapi tak ada composition. Boleh? Ya. Boleh? Boleh. Dia doktoran ni boleh tak lakar tu dulu kemudian? Boleh. Tapi di sini kenapa lakar dulu? Lakar tu bagi awak sebab dia nak kami buka untuk awak tu. Penting. Dia buka untuk awak tu apa benda? Pembukaan yang nyata. Ya, kalau lakar dia tak kemudian, yang penting itu fathah. Semua ayat Quran ni tak boleh buat. Kalau nak kata inna fatahna fathan mubinan lakar boleh. Tapi itu ayat Quran tak boleh buat. Ayat biasa boleh kan? Itu pertanyaan yang bagus. Okey, tengok tu. Ayat yang ke bawah tu. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kita nampak di situ fa'il tak ada. Fa'il tak ada. Bila fa'il tak ada, fa'il ada dalam fa'il tersembunyi. Warattil ni maknanya dia telah susunkan Al-Quran itu sesusun-susunnya. Rattil itu maknanya susun, atur. Mana fa'il, mana maf'ul dan sebagainya. Tartil lah, sebaik-baik susunan. Tartil lah tu sebenarnya. Dia datang daripada Rattah. Dah, dulu sama tak? Yes. Jadi kita ambil nota bahawasanya maf'ul mutlaq adalah isim yang berbaris atas, datang daripada huruf yang sama. Isim berbaris atas, datangnya dari fi'il, dari huruf fi'il yang sama. Okey. Mana kalau kita kata rattil itu susun atau Al-Quran, tartil itu dengan penyusunan yang betul. Okey. Cuma dengan lagi maf'ul mutlaq ni dia jadi isim. Dan ingat isim boleh datang dari fi'il madhi. Okey?
Orang bila Quran lebih. Tengok, kalau kita tengok dalam surah tu, Al-Quran tu mesti 50 lebih. Ya. Dan tertila tu mesti 50 mutlak. Ya. Boleh? Al-Quran lebih. Tertila 50 mutlak. Fa'il dia duduk dalam fi'il. Ya. Cuba okey tuan-tuan, kita nak tengok makhluk mutlak dia sedia apa dalam Quran. Cuba buka surah 73 ayat 4. Surah 73 ayat 4. Mudah saja. Surah 73 ayat 4. Buka ya. Surah 73 ayat 4. Surah Al-Muzammil 73 ayat 4. Muka surah dia 75. Page, turn to page 705. Yes. Betul ayat 4. Ada. Dia tulis min mutlak. Dia tulis min mutlak. Kalau min mutlak, dia akan tulis yang sama lah di mana-mana pun. Min mutlak. Min tu apa ya? Dia dah tulis. Dia tulis min mutlak. Jadi bila kita jumpa min mutlak ni, ingat isim dia sama dengan fi'il. Isim dia datang daripada root yang sama. Jadi tuan-tuan tahu je, tuan-tuan tahu tiga sekarang ni, satu fa'il sebagai depan, yang kedua maf'ul bih sebagai atas, yang ketiga maf'ul mutlak. Ini semua tiga-tiga jawatan ini mula dari fi'il. Fa'il B5, maf'ul bih B11, maf'ul mutlak B2 13 14. B2. Ada 20 lagi. Ada 20 lagi. Kalau tuan boleh kenal 20 ni, tak ada lagi itu je. Aku dah kenal surah insyaAllah. Ini B, ini mutlak. Kalau tak tengok buku hijau tak? Cuma kita kenal konsep. Maf'ul bih mangsa, fa'il pemangsa, mutlak dia mencerita secara orang kata taukid. Taukid ni takkid maknanya secara buat secara betul. Dia mutlak. Okey kan? Okey. Tadi tak ni. Ini tadi. Kita kan? Kita tengok maf'ul bih. Maf'ul bih. Muka surat 408. Ini semua isim yang didahului oleh fi'il. 158. Bila saya tulis fa'il, tuan-tuan kena tanda ya, maf'ul bih dah tengok ya. B dah tengok, mutlak dah tengok, fi pula. Sebab hari ni kita belajar sebab ayat fi'il. Tuan-tuan ya. Jangan lupa tadi maf'ul bih lepas fa'il ada fi'il. Maf'ul mutlak dia punya variatas yang sama dengan fi'il. Bentuk dia. Sekarang ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni tuan-tuan tulis dalam Quran telling time, mencerita masa. Di situ tulis mencerita masa atau tulis zarf. Jadi ini sudah ini boleh. Tuan-tuan saya dah mentah baca malam tak rasa faham, rasa bahagia ni. Salih balik baca dalam atas. Okey. Jadi maf'ul fi noun which are used to show the time or place of an actions are called maf'ul fi.
Mana maf'ul yang menceritakan tentang masa. Tentang masa. Bila dia menceritakan masa, dia mesti ada fa'il sebelum tu. Dan dia mesti mungkin ada fa'il, okey? Dan dia mesti ada isim pada atas. Isim pada atas itulah yang menunjukkan masa. Ya? Bila masa, malam. Siang, pagi, petang, itu bunyi dia. Zuhur, asar, okey? Kalau zuhur, zuhran. Kalau asar, asran. Ini mesti pada atas. Sebab dia maf'ul. Okey? Kalau malam, lailan. Tu. Okey ni. Okey ni. Look at surah 71. Ayat 5. Tengok dulu ni. 71 ayat 5. Dia punya bunyi jangan da'autu qaumi. Da'autu qaumi. Jangan dalam ayat 408. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Nampak tak? Da'autu maknanya saya memanggil qaumi, kaum saya. Bila dipanggil lailan malam, wa nahara dan siang. Bukan dia panggil malam siang, maksudnya dia sentiasa memanggil kaum dia. Ya, ni Nabi mana? Nuh. Nabi Nuh ni dia sentiasa menyeru kaum dia malam dan siang. Jadi malam tu isim mansub lah. Mansub. Nahar mansub lah. Mansub. Sebelum tu ada fa'il dah? Ada ta'am. Ada fa'il dah? Ada tu fa'il lah kan? Saya menyeru. Ada mangsa tak? Ada. Mana mangsa dia? Qaumi. Qaumi tu tak ada laya, tak ada lah ayat atas sebab dia berjatuh dengan ana kan? Qaumi. Lailan wa nahar. Jadi bila ayat ada fa'il atau ada mangsa dan sebagainya, lepas tu ada pula isim pada atas, maka it tells time. Jadi nama dia maf'ul fi'il. Ya, fi'il. Jadi lailan tu maf'ul fi'il. Nahara tu bukan. Nahara tu sebelum tu ada waw tak? Bila ada waw tu waw atau jadi nahara tu nama dia matu atau badal. Kau tahu saya? Cuba buka tengok surah 71 ayat ini. Apa dia? Ya? Okey, ada masa lagi. Ya? Ini. Okey, maf'ul fi bi berapa? Bi 14 kan? B15. B15. Tengok. B11, B12, B13, B14, B15 semua mula dengan M. Okey. Tuan-tuan jangan risau benda. Yang penting betul. Okey. Ayat ni kan? Da'autu qaumi lailan wa nahara. Tujuh enam lapan ke? Tujuh enam lapan ni kecil. Qaumi. Surah 71 ayat apa? Surah 71 surah apa nama dia? No. Surah apa ni? Dah buka dah? Ada dia kata apa? Maksud. Jadi nahar tu dia nama dia maksud. Maksud tu mana kena ikut. Sebab buah tu buah tak. Betul? Kalau kita tu kira tu buah tak kan? Ikut. Ya. Tapi kamu. Tapi tu nahar tu dia tapi. Dia tapi tu common noun. Dia
Di bawah tablet tu ada maktub, ada badal, ada tauhid, ada nahar. Tapi kalau kata tablet dah betul tu. Kalau tablet tu kira kedua dia. Tablet dia ikut. Nahar tu ikut Lailan. Kalau Lailan bariatan dia pun ikut balik. Kita dah kata mafhum V sebab ada war. War tu tablet. Kalau tuan-tuan boleh tahu tablet ni dah cukup bagus tu. Betul. Kita sekarang dah belajar 4 kan? 19 lagi. Empat macam tu. Hari ni kita belajar ayat fa'al. Ayat fa'al, ayat dia boleh lebih fa'al. Ada fa'al dan ada maf'ul bih. Yang kedua, ayat fa'al juga ada fa'al, ada maf'ul mutlaq. Yang ketiga, ada fa'al, ada maf'ul bih. Ketiga kan? Okey, nak lagi ke tak lagi? Sambil tu kan? Ya? Ya? Tapi insyaAllah ni paling perhatikan. Jadi kita tengok dalam ni page dia Al-Mansubat. Al-Mansubat ni isi-isi yang berbalik atas, iaitu page ni, page 405. Ya, Jadi zaman makan ni kopi dia sama. Sama ini. Jadi kita belajar ni maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul bih. Maf'ul bih mangsa, maf'ul mutlaq cerita bagaimana keadaan dia, maf'ul bih cerita tentang bila. Masa. Okey. Jadi ingat mangsa, mutlaq, bila. Kan? Itu di dalam ayat fi'liyah. Jadi bila kita jumpa ayat fi'liyah, kita dah jumpa 3. Dia ada beberapa lagi sebenarnya. Jadi tujuan kita belajar nahwu, kita nak kenal fa'il. Bila kita kenal fa'il, cari fa'il. Bila ada fa'il, ada isim bagi atas, maf'ul bih ke, mutlaq ke, atau maf'ul bih. 3 benda tu biasa. 3 benda tu biasa. Okey? Jadi tuan-tuan, secara konseptualnya, faham tak? Apa dia maf'ul bih? Maf'ul bih ialah isim berbaris di atas, yang datang selepas fa'il dan fi'il. Apa dia maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ialah isim yang berbaris di atas, yang datang selepas fa'il dan fa'il. Ianya adalah terbentuk dari fi'il yang sama. Okey? Maf'ul bih ialah isim pada atas yang datang selepas fa'il dan menceritakan tentang masa. Boleh? Okey, boleh tu? Jadi tuan-tuan, bila kita buka buku, ini dengar sekali. Bila kita buka buku, dalam buku tu ada kita maf'ul bih. Dia kata bab maf'ul bih. Ini bab menceritakan tentang maf'ul bih. Jadi tuan-tuan, maf'ul bih tu apa? Dari mana dulu? Maf'ul bih isim bagi atas bentuk fa'il dan fa'il. Nampak tak sekarang? Nampak tak? Where you are now? Jadi condition isim ada 23 saja. Hari ni kita dah belajar 3. Kebetulan 3 itu dari ayat fi'il. Jelas tak? Rasa jelas tak? Untuk ikut. Dia bermaksud asal ni? Maksud ni? Okey, tuan-tuan puan, ni ada doktor tanya. Ingat yang tadi maksud kan? Yang tadi ayat tadi ni. Okey, saya ini satu soalan yang bagus, tapi dah ni simpan. Ya. Ni, da'awtu qaumi Lailan wa nahar.
Okey, apa tak ada? Jadi Laila ni dia kena follow. Jadi kalau dia buang ni Laila nahar dulu kopi. Tapi kita buang. Buang ni nama dia atau. Atau maknanya alat untuk sambung. Sambung tu atau ikut. Okey, yang mana kena ikut? Yang mana tu kena ikut? Yang ni kena ikut ni. Jadi kena ikut tu nama dia maktuf. Nama dia maktuf. Dia maktuf isi baris atas telah. Dia ada maktuf isi baris depan. Ya. Itu dah kalau kita tanya ini nama apa? Jadi kalau maktuf isi baris atas, makna dia B 20 tabel. Nama dia tabel. Betul? Ni tu nanti ini namanya tabel. Tabel. Di bawah tabel tu ada ataf, ada badal, ada taukid dan ada na'at. Betul? Tapi di sini dia kata ataf sebab ada waw. Okey. Baik ikut. Ya, baik ikut. Baik ikut. Sebab bila ada waw, baris kena sama, pattern sama, laki perempuan sama, musanna jamak pun sama. Itu dia. Okey. Boleh tak? Nanti kita akan jumpa nanti ikut yang tak ada waw. Dia bagi sifat mausuf atau na'at man'u. Kalau tuan-tuan boleh ini pada benda yang paling susah dulu kami nak faham masa belajar di Robert Senawi. Tuan-tuan percaya tak? Guru ni baru faham. Bila pergi England baru faham what is actually ataf. So dulu tak faham. Memang tak faham. Tuan-tuan ni semua tak faham tak apa. Sebab saya guru pun tahu tak faham. Kalau tuan-tuan faham kepala mereka, jangan lawan guru. Betul tak? Yang penting tahu dah ataf, tahu dah badal, tahu dah maf'ul mutlaq, tahu dah maf'ul bih, tahu dah maf'ul bih. Itu dah. Kalau tuan-tuan boleh tahu, ini tak boleh saya kan? Saya pergi tahun 86, umur 46. Pergi lagi tahun 23, umur 43 lah. Itu umur 36. Bertahun, 6 tahun lebih tak boleh faham dengan begitu baik 6 tahun. Ada belajar pun 12 tahun. Sebab nama soalan ni bila makin belajar makin banyak tak tahu. Jadi tuan-tuan kalau tak tahu, bagus. Betul. Kalau belajar 2 bulan dah tahu dah, itu tak tahu. Saya yang paling saya sekali, saya nak tahu apa dulu betul-betul. Itu paling pada. Tanya ni anak saya. Pukul berapa saya start bangun saya? Ibu lagi. Tak tidur lah. Oh, apa ni? Itulah dia. Saya start research, tengok depan komputer nak ajar apa ini. Tu tanya orang saksi. Dia pun sama juga tadi dulu. Dia edit video pun kan. Di mana ni dia edit video kita rasa dapat. Saya dapat. Dia tuan-tuan dapat. Jadi 20 bulan ni saya akan buat pergambaran di Mampis. Ya, saya akan angkat dia di bawah. Ya. Ya. Kita mengajar bahasa Arab di Mampis adalah sekarang membantu di belakang Madinah. Amin. Jadi 2 kali kami kerja kami lain. Dia akan buat tasrih dia. Tasrih dia pakai dalam tasrih. Ya. Jadi itu saja untuk ini kalau kita diberi ilmu yang bermanfaat dan
disediakan. InsyaAllah akan terus menemani kita di acara ini. Subhanallah walhamdulillah.